Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada satu berita yang membuat netizen mulai tertanya-tanya, membuat rakyat mulai tertanya-tanya. Status berkaitan dengan VIP dan ahli politik yang tidak bayar cukai jalan kereta mewah. Bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000, bukan 100.000, tapi Rm35,7 juta. Ini pasti menarik perhatian netizen. Siapakah VIP ini? Siapakah ahli politik ini? Adakah di kalangan kerajaan? Adakah di kalangan pembangkang hari ini? Nah, saudara-saudara, ini pasti satu berita yang menggemparkan netizen. Tapi sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun, transfer factor. Ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan, sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Ini adalah produk TF untuk wanita, seluruh masalah penyakit wanita. Ini pula adalah Energy Go Stick. Ini adalah untuk menambahkan tenaga, dan sudah pasti menyegarkan tubuh Anda, serta yang paling penting dalam produk ini ada terapi imun transfer factor. So, kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, ada masalah gout, kolesterol darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi, sakit pinggang, sakit bahu, sakit lutut, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda berminat ingin mengetahui lebih tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, saudara-saudara, VIP ahli politik tak bayar cukai jalan kereta mewah Rm35,7 juta. Siapa mereka? Kementerian Pengangkutan mendedahkan tunggakan cukai jalan melibatkan kenderaan mewah yang masih belum diperbaharui, kini mencecah Rm35,7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, jumlah itu membabitkan kenderaan milik individu berprofil tinggi, termasuk tokoh kenamaan, ahli korporat, serta ahli politik. Menurutnya, 5 jenama kenderaan mewah yang terlibat ialah Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari, dan Porsche. Keseluruhannya 5 jenis kenderaan mewah dan cecah Rm35,7 juta tak bayar cukai jalan. JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan, telah laksanakan ops luxury dan akan sita kenderaan tak bayar cukai jalan. Semua nama-nama maklumat kita ada. Ada orang kenamaan, orang politik, ada yang bergelar Tan Sri. Saya tak nak nyatakan nama. Saya minta mereka, kalau kereta masih aktif digunakan, sila bayar cukai jalan, katanya pada sidang media di Kementerian di Putrajaya. Mengulas lanjut, Anthony Loke berkata JPJ akan menyita kenderaan mewah yang gagal membayar cukai jalan dan berharap pemilik kereta ini segera memperbaharuinya. Kita pun tidak tahu siapalah ahli politik ini, siapa VIP ini. Sama ada mereka di dalam kalangan pemimpin kerajaan, pemimpin pembangkang, parti PH, parti dalam PN, parti dalam Barisan Nasional, tidak tahulah. Yang penting mereka ini perlu menjelaskan tunggakan ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, di sebalik rakyat Malaysia, rakyat Sabah, jentera-jentera parti, pemimpin parti, pemimpin politik yang bersedia untuk menghadapi PRN17 Sabah, di mana Ketua Menteri Sabah sudah mengumumkan, sudah mengesahkan bahawa tarikh pembubaran DUN Sabah adalah sebelum 11 November. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan PRN17 Sabah, kita juga digemparkan
dengan skandal rasuah Sabah. Adakah perkara ini berkesinambungan? Kita pun tidak tahu. Tapi nama-nama yang disebut di dalam skandal ini, sebelum ini nama Jeffrey Kitingan disebut, dan Albert Tay yang mendedahkan video tersebut. Beberapa lagi nama yang lain disebut. Antara yang menjadi pertanyaan ramai orang, termasuk saya sendiri, adakah terdapat bukti Pak Haru, ataupun apa saja bukti, tak kira software kah, hardware kah, fisikal kah, secara digital kah? Adakah terdapat bukti yang dapat mengesahkan mereka ini bersalah? Dan sekiranya mereka bersalah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Dan persoalan seterusnya, kalau mereka ini bersalah, masihkah mereka ini bakal dipilih oleh rakyat pada PRN nanti, dan adakah mereka layak untuk bertanding PRN 17? Ini menjadi pertanyaan orang kampung macam saya. Oke, sebelum saya teruskan, ada satu pendedahan surat sokongan Project Lombok. Nah, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun transfer factor. Ini adalah untuk mengimbangkan, mendidik, dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Ini adalah terapi imun, produk asas manakala ini adalah untuk semua masalah wanita. Nah, saudara-saudara, terapi imun bukan obat, tetapi untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Gout, kolesterol, sakit pinggang, sendi, gastrik, kencing manis, darah tinggi, dan macam-macam lagi. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, Albert Tay dalam satu lagi pendedahan, dedah surat sokongan Project Lombok, Kitingan tiada komen. Sebelum ini kita sudah dengar nama Jeffrey disebut dalam isu ini. Video Jeffrey pun ada, sudah viral di media sosial, tapi kita tidak tahu sejauh manakah kebenarannya. Adakah Jeffrey bersalah? Adakah Jeffrey sebenarnya tidak bersalah? Nah, ada pengakuan daripada Jeffrey, beliau menafikan perkara itu. Ahli perniagaan Albert Tay mendedah surat sokongan yang didakwa oleh Timbalan Ketua Menteri 1 Sabah, Jeffrey Kitingan, untuk permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan. Pendedahan terbaru itu susulan Presiden Parti STA menafikan terbabit dalam skandal perlompongan dan menyifatkan dirinya sebagai konservasionis atau individu yang menyokong usaha pemeliharaan alam. Dalam surat bertarik 25 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Menteri Sabah, dalam surat yang didakwa bertarik 25 April 2022 ditujukan kepada Haji Jinor, Kitingan didakwa mengesahkan permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan di Sabah yang merupakan usaha sama dengan Yayasan Sabah. Sehubungan dengan itu, saya berharap YAB Datuk Seri juga akan memberi sokongan dan kelulusan penuh ke atas proyek ini. Kata surat itu, ketika dihubungi untuk memaklum balas mengenai surat yang didakwa itu, Kitingan sekadar menjawab tiada komen. Kita tertanya-tanyalah kenapa Jeffrey Kitingan hanya menjawab tiada komen. Adakah Jeffrey nak lari? Tapi saya rasa tidaklah. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, Tay juga berkata jumlah wang yang diberikan kepada ahli Parlimen Keningau itu ialah RM1.78 juta, lebih tinggi daripada angka RM1.6 juta yang disebut dalam klip video itu. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah dapatan terkini. Kalaulah ini menjadi bukti terkini surat sokongan Project Lombok, adakah bukan sahaja Jeffrey, bukan saja nama Ketua Menteri Sabah, ataupun mungkin ada nama yang lain yang bakal disebut, bakal didedahkan. Apapun, kita nantikan saja keputusan yang resmi.